Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini alhamdulillah kita dapat kembali, dan seterusnya dengan taufik dan inayah daripada Allah dapat kita menyambung semula pengajian kita. Pelajaran kita sebut pada malam ini ialah daripada pasal yang ke-10 yang dikatakan qanun. Qanun tu bahasa kita panggil undang-undang. Ya. Qanun jenayah syar'iyah. Jenayah tu dengan makna pesalah-pesalah. Ya, syar'iyah yang dibahasakan kepada hukum syarak. Jadi qanun jenayah syar'iyah ataupun perundangan Islam yang diartikan dalam arti kata qanun jenayah syar'iyah itu adalah bersumberkan daripada wahyu Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya menjadi satu perundangan yang dibahasakan kepada ilahi. Maksud dan tujuan sebagaimana kita sebut pada pembicaraan yang telah lalu, dia panggil syidduz zara'i, dengan maknanya hukum tu diadakan kerana semata-mata untuk menutup segala lubang-lubang kejahatan. Bukanlah makna hukum syarak tadi apabila dibuat undang-undang dan apabila diberjalan ke atas diri manusia bertujuan untuk menyiksa atau menzalim dan sebagainya lagi, kerana dalam hukum Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ianya menjadi tuan bagi hukum tu, maka di atas dia, di atas sifat kamalatnya, yang mana dia tu alimun hakim, terlebih bijak dan terlebih bijaksana di atas hukumnya, maka pada pelajaran pada minggu yang telah lalu kita menyebut perundangan Islam apabila disusun dan dilaksanakan, dia panggil tanzim dan tasyri', tujuannya adalah untuk menjaga di atas setiap orang, setiap manusia. Makanya dibahagi-bahagikan dalam maksud ataupun tujuan hukum syarak itu. Yang pertama, untuk menjaga agama, dia panggil hifzuddin. Yang kedua, untuk menjaga nyawa, yakni hifzun nafs. Yang ketiga, menjaga akal manusia, hifzul aqli. Yang keempatnya, menjaga keturunan, dia panggil hifzun nasli awin nasabi. Ya. Kemudian yang kelimanya, menjaga harta benda, dikatakan dia hifzul mal, yakni jaga harta. Jadi faham kita apabila terlaksananya hukum ini, kelima-lima perkara tadi akan selamat atas diri manusia, agama manusia selamat, kemudian nyawa manusia selamat,
akal manusia selamat, keturunan manusia selamat. Yang kelimanya, harta benda manusia selamat. Jadi munasabah dengan nama agama tu Islam. Munasabah dengan agama tu Islam. Sebab Islam itu dengan makna selamat, sejahtera. Maka tak dapat tidak dalam Islam tu ada undang-undang, ada hukum dia, ada peraturan dia. Maka undang-undang, hukum, peraturan itu dah duduk di satu agama yang nama dia salamah, yang ni selamat. Tak dapat tidak undang-undang itu akan menyelamatkan manusia. Jadi apa faedah kita jadi orang Islam? Kita mengaku kita beragama Islam, sedangkan perundangan Islam kita tak nak terima. Di mana nilai agama Islam itu sendiri? Islam yang menyelamatkan manusia itu di mana tepat? Baik. Kemudian pada minggu lepas kita berhenti setakat yang ke-5, yakni menjaga harta benda. Menjaga harta benda manusia dari dicuri dan dirompak dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri. Firman Allah Ta'ala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukum pencegahan daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di atas ayat as-sariqu was-sariqatu tu, hujungnya di situ ada akidah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya ia adalah Allah itu Azizun Hakim, yakni ia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi manusia tak ada kena ragu-ragu dah. Bila dia sebut nama dia tu Azizun Hakimun, Azizun Hakim, manusia yang beriman, bertauhid kepada Allah Ta'ala tak perlu ragu-ragu lagi dah. Sebab pada as-sariqu dan was-sariqatu faqta'u aydiyahuma tu ada dalam tu sifat dia Azizun, yang Maha Kuasa. Jadi bila dilaksana undang-undang dan peraturan tu, kuasa bagi Allah Ta'ala dia nak buat apa benda. Dah hati manusia nak curi, semangat nak curi, nak merapak, nak menyamung, tak jadi nak merapak, tak jadi nak menyamung. Sebab apa? Di situ ada Azizun, dia kuasa. Jadi manusia tak kena bah dah. Tak kena nak ulah begitu, nak ulah begini. Sebab apa? Tuhan kata aku ni hakimu, aku bersifat dengan bijaksana. Dan yang mu nak kata begitu, nak kata begini, nak ulah begitu, nak ulah begini, tu mu mana bijak dengan Tuhan? Mu mana hebat dengan Tuhan? Di ayat tadi Allah Ta'ala wa ya Azizun Hakimun. Dua-dua ni duduk dalam Asma'ul Husna, daripada nama-nama yang baik, daripada nama-nama Allah yang dihimpunkan dalam 99 nama. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-tuan,
ayat ni ada beza dengan ayat bab zina. Beza sikit je. Bezanya pada ta ta'nis. Ta menunjukkan apa nama ni? Menunjukkan betina ataupun perempuan. Dalam ayat zina Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani. Nah, fajlidu bainahuma mi'ata jaldah. Maka pukullah alimu akan keduanya akan 100 kali pukul. Pada ayat curi lain pula. Tuhan paling. Nah, ditakadumkan muzakkar tu as-sariqu, pencuri lelaki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan. Pada ayat zina Allah Ta'ala sebut hak puan dulu, hak lelaki ke dia. Jadi para ulama-ulama tafsir dia bahas disebab apakah, kerana apakah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat zina tu mari orang puan dulu, lepas tu baru sebut orang lelaki. Nah, pada ayat mencuri Allah Ta'ala sebut orang lelaki dulu baru orang puan. Faham tak? Maka dijawab bahawasanya dalam bab zina, punca yang berlakunya perzinaan ni, dia kata berpunca daripada orang perempuan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala wak mari dengan lapah puan dulu baru lelaki. Jadi kalau kita tilik-tilik, kalau kita pandang-pandang, kita fikir-fikir, oh rupanya betul. Sebab apa yang jadi berlaku zina? Kerana permulaan bagi zina itu adalah pandang, tengok dulu. Maka di atas lisanul hal, dia kata lisanul hal ni orang panggil kecek yang bahasa kelakuan. Bukan lisan yang bahasa lidah. Lisan yang bahasa lidah ni cara kita bertutur ni, dia panggil sebahasa lagi lisanul hal, yang ni bercakap yang bahasa perilaku. Lisanul hal ni banyak sekali berlaku di atas orang puan. Dia tak cakap tapi nak tunjuk. Dia nak tunjuk tubuh dia lawa. Dia nak tunjuk punggung dia comel. Dia nak tunjuk dada dia bidang. Dia nak tunjuk rupa dia menarik, menawan dan segala-galanya. Maka sifat menonjol dan sifat menunjuk ni banyak sekali berlaku pada orang perempuan. Sebab tabi'i orang perempuan tu Allah Ta'ala buat dia suka tunjuk kecantikan dia. Kalau bibi hok lecah tu, dia suka tunjuk nampak merah. Supaya apa? Biar orang jadi geram. Maka dia bulah lipstick, dia panggil ke apa ni, hasek ke biran. Dia comor sekat-sekat dia nak. Dia warga ni mulut dia. Dia buka pula, dia tengok cermin. Dia buat dia tengok cermin. Nak suruh bibir dia tu nampak seksi, biar ada hawa-hawa nepih gitu sikit, baru dia tu pergi jalan. Lepas tu pipi ni hok nampak kelopok-kelopok, bekas-bekas jawab ni dia cari bedok, alak-alak dia banyak lah. Ada speket besar kitab kita ni. Kita buka dalam tu macam-macam color, macam pensel warna tu. Dia ambil, dia tepek-tepek kuning lama gini, tepek-tepek dia lama, dia lama lah sekat-sekat dia nak.
Tu perangai orang puas minta maaf deh. Hak lik tabir ni dak gitu. Menak kabar PI orang puas. Dah. Molek dah Tuhan buat tu. Lepas tu dia kejar mata dia selai. Dia sanggup cari bulu pun benda dah bubuh kat atas mata ni, nampak nepek situ bulu mata panjang. Atas kening ni dia bubuh lagi putih, ada pink, ada belaka macam-macam. Jadi boy kejar mata tu nampak sinar kilat gitu. Kalau tuan-tuan nak tengok benda ni banyak berlaku, kita menunggu tengok beruk tu. Sebab beruk dia, kelopak mata dia pink. Jadi buat pada bodoh ke puang ni, dia tiru beruk, tiru kera. Kelih dah je. Pahak putih tu dia tiru tangan panjang tu, gantung tu kan pahu tu kaya bunyi tepek. Dia tiru mawar tu. Habis tak ada arah dah, puas dah jadi orang nak tiru menatang pula. Sebab apa? Nak suruh menarik. Hak bahagian muka saja. Dah. Lepas tu dia bubuh macam-macam gelik. Ada jenis mata, ada jenis apa buh di tudung, cotong tu pulah ni tubik ni ada belaka. Nak suruh apa tu? Nak suruh menarik. Dihias pula dengan sanggu-sanggu. Pakai tudung dah buat sanggu tinggi kulit atas. Lepas tu baju pula pakai ketak. Nak tunjuk dada dia bidang. Jadi mana-mana lelaki hok lalu pakai keling, dia rasa nak kelih. Pakai semua hok ketak-ketak. Itu semua perkara-perkara yang mengajak manusia kepada berzina. Dikana sebab itulah tuan-tuan sekalian, pada ayat zina tu Allah Ta'ala mula dengan orang puan. As-sariqatu az-zaniyatu waz-zani. Di mana-mana pok dia lah akan menonjol kelakuan-kelakuan diri. Di pasar malam, di pasar raya, mana tempat pun. Habis nak pakai ketak. Ketak gelemah ni. Maknanya kau tak ada luar tu, mana selanjang dah ada. Trend baru lah ni. Tak kira pekat umur tua kereta pun pakar. Kadang-kadang kita tengok, kita orang jatang ni perut uduh, perut jahat. Tambah kelihnya nitah ke depan. Nitah hak comelnya berasa berdengar. Kalau nitah hak uduh, macam tong. Pakai luar ketak kok. Allahu akbar, apalah yang jadi gitu. Kalau hak gemuk besar tu pakai luar ketak amu teringat sebab katok jatuh lahir panah aja tengok tak. Katok jatuh lahir panah faham apa? Bukan gitu ada orang. Tapi pakar biuk-biuk nak tunjuknya kok gabung aku besar. Tu bala yang paling besar sekali. Dan Nabi SAW sebut belaka dah. Dalam cerita Isra', dalam cerita Mi'raj, perempuan yang perangai-perangai lagu ni. Maknanya asbabuz zina itu berlaku atas diri perempuan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu. Kemudian az-zani, penzina lelaki. Sebab kaedah kita, orang lelaki dengan orang perempuan ni, dia orang puan kena tunjuk dulu, baru orang lelaki jebeh. Kalau orang puan tak tunjuk tak apa, orang lelaki tak boleh jebeh, tak boleh tanya pun, buat tak tahu begitu je. Berbalik kepada kita ayat curi pula. Ayat mencuri Allah Ta'ala sebut as-sariqu, pencuri lelaki.
wasariqatu, dan pencuri perempuan. Jadi atas jalan al-kasil wal ghalib, kebanyakan dan berlaku banyak hak curi ni hak lelaki. Hak puan jarang curi. Kita tengok ada curi-curi tu banyak hak lelaki. Sebab itulah ayat curi itu Allah Ta'ala sebut as-sariqu was-sariqatu. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-tuan sikit. Takut-takut kita nak tanya-tanya apa hak zina sebut hak puan. Dah, hak puan dulu, hak curi sebut hak lelaki dulu. Baik. Maka kalau kita faham daripada ayat Allah Ta'ala tadi, kita tak perlu kena nak berasa bimbang, ragu-ragu lagi dah. Kerana bila Allah Ta'ala berfirman gitu, dia sebut wallahu azizun hakim. Bermula Allah Ta'ala itu azizun, yakni kuasa, kemudian hakimun, ialah bersifat dengan sifat bijaksana. Sebijak-bijak mana manusia tak boleh lawan dengan bijak Tuhan. Secerdik-cerdik manusia tak boleh lawan dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Lepas tu kat mana lagi manusia berasa ragu-ragu? Kecuali orang yang ada dalam hatinya kufur kepada Allah dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah timbul rasa ragu-ragu lagi. Kalau orang hati dia Islam molek, amin molek hati dia tak ada ragu-ragu lagi dah. Baik. Dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki, kedua-duanya sekali. Dah. Atau dibuang negeri ke atas perompok. Masalah meropok pula. Nah, meropok siapa pekaknya hukuman mati. Atau tengok atas apa ni perilaku meropok dia tu, sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke. Nah, maknanya potong tangan, kaki, kemudian kedua-duanya sekali. Atau dibuang negeri ke atas perompok. Nah, hak ni lah apa nama ni, ada menteri puan tu dia apa nama ni, Masitoh Ibrahim tu. Dia kata dah kalau pertama kali mencuri, dipotong tangan. Dua kali mencuri, potong tangan yang kiri. Kemudian 3 kali potong kaki kanan. 4 kali potong kaki kiri. Dah yang kelima nak potong apa, dia tanya. Ada juga nganying metoh tu. Dia buat nganying. Nak potong apa, dia kata? Nak potong mulut pula, nak potong lidah pula. Dia buat nganying. Nama dia Masitah binti Ibrahim, ya. Kalau hak zaman Firaun, Masitah bintu Firaun, Masitah tukang sisir Firaun. Hak ni jom sisir apa benda tak tahulah hak ni. Siapa boleh dia cakap gitu. Hak tu hang tak tahulah kafir tak kafirnya, tuan-tuan buat analisis sendirilah. Kita ngaji banyak ni. Hang tak berani nak kata dia tu kafir ke mana, tak berani, tapi rojok pada kitab. Masalah orang yang mengejek-ngejek dan orang yang mensenda-senda hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat malah. Baik. Kemudian hukuman ini tertakluk kepada cara rompokkan itu dilakukan. Yang sabit katanya siapa perekak kena bunuh. Siapa satu perekak potong tangan, kemudian potong kaki, potong kedua-duanya mengikut cara rompokkan dia tu. Jadi Islam tu dia adalah peraturan-peraturan, cara-cara dia nya. Firman Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja
balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi, yakni melakukan keganasan, merampas dan membunuh orang di jalan, ialah dengan dibalas bunuh jikalau mereka membunuh sengaja dengan tidak merampas. Tak, mana hukuman dia tu bunuh. Dia kategorikan orang ni allazina yuharibunallaha wa rasuluh, orang-orang yang memerangi Allah, orang-orang yang memerangi Rasul. Nah, orang yang melakukan jenayah ni dikategorikan dia dalam golongan orang-orang yang dikatakan yuharibunallaha wa rasulah. Wa yas'una fil ardi fasada, dan suka dia ni melakukan bencana kerosakan di atas muka bumi. Duduk atas muka bumi ni kena munah. Tengok kat mana harta banyak, situlah je bahan ke dia. Kat mana hasil banyak, situlah je sedap bahan ke dia. Nah, hal ni dia panggil wa yas'una fil ardi fasada, kerja buat kerosakan. Kerosakan dalam muka bumi. Kemudian ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Keganasan dia tu kadang-kadangnya merampas, nah, dan membunuh orang di tengah jalan. Dia panggil apa? Perampok, penyambung. Kalau kategori bahasa Melayu ni dia panggil penyambung. Dia tunggu gerombolan-gerombolan orang tengah jalan, dia tengok molek dia tahan. Dia guna kekerasan dia. Tak, dengan makna dia rapah harta orang tu. Dia guna kuasa dia, dia guna kehebatan dia rampas harta orang. Tapi hak ni jarang berlaku. Zaman-zaman dulu adalah, zaman pendekar Mustar tu adalah. Duduk di jeti kot ke nak rapah harta orang menega. Hari ni dah buat gitu dah. Orang merapok, orang curi, dia cerdik dah. Dia buat lembaga. Faham tak lembaga? Lembaga tu duduk dalam satu jabatan, duduk di atas satu bangunan besar, dan dibuat dengan satu kementerian. Tujuannya pergi cek, tengok harta benda orang. Tengok harta orang ni banyak mana, akaun ni banyak mana kan. Tahun-tahun dia pun akan mari dengan satu surat, dia panggil tag ataupun account tag. Tu merapok zaman learning. Penyambung zaman learning dia lagu tu. Kalau zaman dulu dia sekat tengah jalan, dia pun bisa tekok. Kan canggih tu kan. Dah bila zaman canggih, merapok pun kena canggih ya. Menyambung pun kena canggih. Dia tengok ita kat mana orang tembak laju, situ dia ukur kamera. Allah nyawi siapa sorak kemu-kemu, kita kena bayar. Dia rapok cara tu. Rapok juga. Hal ni dia kategorikan manusia-manusia yang dikatakan wa yas'auna fil ardi fasada. Gerak atas muka bumi ni kena buat rosak ya. Wa amunah wa jahat. Jangan berasa hatilah kalau ada terlibat dengan kerjaan ni. Memang gitu baik perangai ni. Begitu upah makan gaji. Tak ada gamuk. Dia motong molek kan. Gina orang getah ke. Tak ada arah sangat gigat ketang biar-biar nipah menjual. Tak ada arah kerja sangat. Ni besar hogong tuang tu menengok boleh makan gaji. Kerja apa? Subhah. Terlibat dengan benda-benda yang haram. Bahan cuka tu, bahan cuka ni, ropok situ, ropok sini. Itu saya kategorikan. Mutabaqah dengan ayat kita ni, allazina yas'auna fil ard wa yas'auna fil ardi fasada. Hijau dia lagu tu. Dia tengok orang senang sikit ke? Lesah. Ke nak cuka semacam.
Orang pakai kereta tu, lagu kereta. Pergi jalan tengok lek siang, orang pakai kereta ni kenapa? Ada kena cukai-cukai, tak ada kena apa. Negeri kapir. Pak kita kalau sisi kau besar, kau banyak. Dapat 3,000, 4,000 sebulan. Tu lah robang tu 2,500 tahun. Nak khabar. Padahal kita beli tak ada kena-ngena dengan dia. Dah keberat. Jalan negeri-negeri luar, negeri orang lain tengok pak orang lain kata, mana ada kat sebelah kita ni. Malaysia ni je. Tengok Malaysia mana ada. Mau ada peti banyak belilah 10,000 cc pun. Dah mau peti banyak. Ni dah tengok orang beli hak besar sikit hal besar. Kena nak bahan hak mau. Dia ingat dia lepas jawab depan Tuhan kamu esok-esok. Cukai. Orang terlibat dengan cukai ni apa sebut mau bab cukai. Dia apa nama ni di mana minggu lepas hamba mengajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengajar di Gelomila. Dia cerita bab ruh-ruh manusia yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara ruh-ruh manusia yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kata setengah daripadanya Allah Taala letak dia dalam satu telaga. Dia panggil Bi'ru Barhut, telaga Barhut. Telaga Barhut ni menurut pendapat ulama, dia adalah merupakan lubang daripada pintu neraka Jahanam. Letaknya di negeri Yaman, di Hadraul Maut. Jadi ada seorang manusia tu, dia pergi berjumpa dengan orang yang soleh. Dia letak harta dia sebagai amanah, dia nak musafir. Tiba-tiba bila dia balik daripada musafir, dia cari orang soleh tu mati tu. Kemudian dia pergi cari Malik bin Dinar. Dia tanya, lagu mana masalah dia nak cari harta dia ni? Dia kata pada malam Jumaat, munggilah 1/3 daripada malam museru di antara Kaabah dan Maqam, yakni Maqam Ibrahim. Muserulah nama dia situ, nescaya dia akan jawab. Dan mutahak harta mundur mana. Dekat situ. Jadi bila dia buat gitu, dia beri salam. Dia semayang 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia beri salam, Assalamualaikum ya fulan wa banu fulan. Tak jawab. Sebab Malik bin Dinar kata situlah ruh-ruh dan arwah-arwah orang-orang yang soleh. Tak jawab, tak menyaut. Dia panggil-panggil tak menyaut, panggil-panggil tak menyaut. Dia kona balik pergi jumpa kepada Malik bin Dinar. Dia kata, Tuan Syekh, tak ada, dia kata. Tak menyaut pun. Kata Malik bin Dinar, dia mengucap panjang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tunduk. Dia kata, kalau begitu pergilah kamu ke Hadraul Maut di negeri Yaman. Pergi di satu telaga namanya Bi'ru Barhut. Pergi di nu, musuhlah nama dia. Musuh nama dia. Dekat cerita dia pergi di Yaman. Dia semayang 2 rakaat, dia berdoa dengan Tuhan, dia seru. Sebelum dia macam telaga Barhut ni orang panggil gini. Rajin tengok tak kita kata zaman-zaman dulu musim-musim kemarau tu, air nak kering tu kan, dia ada telaga lah baru tu. Macam kita mau ambil kan, tahu mau ambil? Pula dah payah nak royak. Mau ambil ni satu jenis tanah yang duduk dalam baru. Tak, dia lembek gitu. Kemudian dia ada lubang. Lubang tu tempat ikan ruang, ikan puyuh, ikan keliduk ngawah tu kapah. Ya naik. Jadi Bi'ru Barhut ni gitu juga. Wak pada ke azab duk dalam tu, dia napur naik le kapah. Dia ngawah. Maka sebelum dia jumpa dengan orang soleh tu, naik 2 jenis orang manusia. Ni hamba nak fokus, hamba nak cerita ni. Satu orang tu seorang raja namanya Abdul Malik bin Marwan, raja yang zalim.
Dan seorang lagi, orang yang kerjanya pemungut cukai. Kena lah ni yang nak khabar. Jadi orang mungut cukai, orang kutip cukai ni, Allah Ta'ala ubuhlah neraka. Dan dizahirkan oleh seorang soleh tadi, dizahirkan oleh orang tu daripada neraka. Bila ditanya, mu ni siapa? Dia kata, akulah pemungut cukai atas muka dunia. Jadi barang jelas. Orang kerja memungut cukai, orang kerja ambil teks tu, ambil teks ni, cukai tu, cukai ni, maknanya telah dizahirkan, dikasyaf oleh seorang hamba Allah. Dia duduk dalam lubang neraka Jahannam. Ingat boleh. Sebab tu puak-puak kita hamba besar sama, kat hamba mengajar mana-mana hamba besar sama. Kau terlibat dengan anak cucu kerja hak sabit dengan pungut cukai, hasil cukai tu, cukai ni, minta tolong jangan kerjalah awal, kerja benda lain. Berat sangat orang kerja benda tu. Jadinya barulah dia seru nama orang tu. Nama orang tu dia seru ya fulan bin fulan. Barulah nimbu orang tadi. Dia pun tanyalah harta dia. Baru orang tu cerita, duduk di satu tempat begini. Dan cerita tu panjang lagi, kalau nak dengar semula lah. Cuma nak kabarnya, orang ni dia tengok sendiri. Jenis orang duduk dalam lubang neraka ni, satu, pemerintah yang zalim. Yang keduanya, pemungut cukai. Tak rasa ngetak bulu ke kerja-kerja sama orang tak boleh. Gerung masa cakap dia tu nak duduk dalam neraka esok-esok. Baik. Sebab apa? Hak tu kita sebut dalam kategorinya wa yas'auna fil ardi fasada. Duduk atas muka bumi dia buat kerosakan. Baik. Kemudian siapa berekaknya ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Orang yang melakukan keganasan tadi, merampas dan membunuh orang di jalanan, ialah dengan dibalas bunuh. Kalau mereka membunuh saja dengan tidak merampas, bunuh saja, rapah dah. Atau dipalang. Apa makna palang? Au yusallabu makna disalib. Kalau mereka membunuh dan merampas. Jadi kategori hukum Tuhan ni, dia ropok lagi lepas tu bunuh. Maka hukuman dia wa yusallabu, bubuh di kayu pala, paku sini, paku kaki, mampu batang anak sini. Itu dipanggil salib. Hak lambang Kristian tu. Salib ni maknanya bukan agama Kristian. Tuan kena faham. Tapi oleh kerana pada tanggapan mereka Isa itu disalib, maka sampai hari ni dia buat lambang agama dia tu salib. Yusallabu dengan makna ni dipaku orang di atas kayu pala. Jadi kalau meropok lepas tu bunuh, maka wa yusallabu, hukum Islam gitu. Baik. Kemudian atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang. Maksud berselang, gerak ni potong kaki lek ni, gerak kaki kanan potong kaki lek kiri. Jikalau mereka merampas sahaja, mana cara dia ropok tu ke mana? Kalau dia tahan orang tengah jalan, dia ropok saja, habis segala harta benda orang dia ropok. Hani min khilafin, tuqatta'u min khilafin, dipotong tangan dan kaki secara berselang.
Tapi saya tak tahulah kalau hak ambil harta orang secara sistematik ni, hamba tak tahulah. Hak tu buat lagu mana? Mungkin bila tak kena hukum syarak, mungkin kena cek balik benda tu. Sebab dia paksa orang tu, suruh bayar. Sila jelaskan, dia kata, cukai anda. Kalau tidak, harta anda akan dirampas. Hebat dia ni. Sampai yubuh di signboard besar 12 kali 20 signboard dia di pinggir-pinggir jalan, di simpang-simpang jalan. Nanti harta benda anda akan dirampas. Dia nak pergi rapah puyuk rumah kita tu. Puyuk, lekor, apa serba. Kalau tak bayar cukai ke dia. Kena-mengena kat mana aku dengan dia tu. Hamba kali benar kalau sebut bab ni. Sebab apa? Beri sungguh sebut bab ni. Sebab apa? Kita berasa benda tu. Kita berasa. Tak ada saja-saja piti ke dia. Kalau kita ada piti 30 riyal, kita jangan munggu kita makan. Minum air kedah, makan nasi goreng, telur mata, kira-kira berapa? 27.5 hati kita urut dada, rasa sukanya boleh jamu saya. Tapi kalau pergi ke kakak tu ni, boleh boleh sign. Sila jelaskan sebelum beberapa bulan tengok 300 riyal. Termasuk dalam kereta Allah Natal. Dia mari gitu. No, 300 riyal Allah. Perasaan kalau we kepuk ni berasa 10 sen tu berasa gedok rela. 300. Oh berat. Hak jo hija tu, hak jo nulis tu, lagu mana dia tu? Maaf cik. Tak ada maaf mak. Ada seorang je, maaf je. Nak minta maaf lah kubur saya sok kata. Aduh. Oh kata bisa mulai. Oh dia kata kalau nak minta maaf nanti lah kubur saya sok. Dia malah cakap lah hari tu. Hak lelaki, kalau hak puang anak hari. Maaf je. Dah maaf apa? Tengok polis. Kalau hak puang bakal dah. Sebab kadang-kadang mungkin hari je sama orang tu je mari hik. Bahkan dah. Sebab telah ke orang. Kera tu kalau dia mari hik bahkan. Tengok berdarah duk nel lagi dekat tengoknya kekah dah. Kera tu nak kabawi. Orang pun begitu juga. Sebab bila dia mari hik mood dia tak stabil. Baik. Kemudian di luar negeri atau di luar negeri. Sebab kes mana di luar negeri ni? Kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam. Kerja duk ganggu orang tengah jalan. Orang nak lalu dia ke, nak pepoh dia ke. Macam-macam lah dia buat, dia ganggu orang tengah jalan. Hak ni kena igak dia luar negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Atas dunia ni nampak kehinaan, duk jalan cek sana. Orang kata apa tu, tangan tu, kaki. Apa tu? Orang duk pakat kata, duk kelih. Pergi pasar cabang orang pakat kelih. Allah Ta'ala letak dalam diri dia tu perasaan hina tak ada Allah. Hina sungguh. Kemudian hukuman-hukuman tersebut dikenakan ke atas penjenayah yang syar'iyah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dijatuhkan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta'zir. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak faham bahawasanya jenayah syar'iyah itu hukumannya dalam bentuk 4 perkara. Satu hudud, yang kedua qisas, yang ketiganya diyat, yang keempatnya ta'ziz. Ta'ziz itu dengan makna malu dia. Diyat dengan maknanya
balah. Bunuh balah. Nah. Qisas dengan maknanya bunuh. Nah. Kemudian hudud, hudud dan kategori minum arak, zina, mencuri dan sebagainya lagi. Baik. Kita tengok satu-satu. Hukuman hudud dan qisas telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan hukuman dia dikenakan ke atas penjenayah yang tidak membolehkannya dijatuhkan hukuman qisas. Dia panggil diyat. Diyat tu dalam bentuk bayaran, ganti. Nah, dan hukuman ta'zir pula, hakim mempunyai kuasa penuh secara mutlak menentukan dan memilih mana-mana hukum yang sesuai dan menasabah dengan kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu. Nah, dia kena tengok atas ra'yi. Ra'yi ni dengan makna kenampakan hakim. Nah, sebab apa dia nama hakim? Pasal dia kena orang nak jadi hakim ni orang bijak. Orang bodoh dia jadi hakim. Sebab nama dia pun hakim dah, nama bijak. Dia kena tengok orang ni orang belah mana. Nah, sebab ada satu kisah zaman dulu, seorang khalifah. Dia mempersenda-sendakan hukum. Dia tak puasa. Kemudian dia bersetubuh dengan gundik-gundik dia dalam bulan puasa. Jadi hukum dia tu di antaranya, dia kata puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ke 2 bulan, Allah Musa 3 bulan kan? 3 bulan berturut-turut, membebaskan seorang hamba dan memberi makan 60 orang miskin. Jadi Tok Qadhi zaman tu penipala main raja tak puasa lepas tu bersetubuh pula di siang hari. Dan dia raja, dia harta banyak, hamba dia tu sampai beribu-ribu. Masuk bulan puasa, dia pun buat kerja, kena hukum. Dia bebas hamba dia seorang, hamba dia banyak. Jadi dalam kes ni tu nak jadi orang panggil hakim tu kena bijak. Nak berdepan dengan siapa? Orang ni nama raja. Jadi dia panggil raja tu kena bercara hukum. Dia jatuh hukum atas raja tu, dia tak boleh. Raja ni tak boleh bayar denda, beri makan orang miskin dan membebaskan hamba pun tak boleh. Ni panggil ra'yi, kenampakan. Jadi raja ni dia butuh hukum, mu kena puasa 3 bulan berturut-turut, hukuman khusus atas dirimu. Perik raja tu. Jadi raja tu tak beranilah nak main-mainkan hukum puasa tadi. Sebab apa? Main 3 puasa 3 bulan berturut-turut ni tak cakap lah dia je. Itu orang panggil kebijaksanaan hakim mengikut kenampakan penjenayah ada depan dia tu. Tak. Sebab tu hakim-hakim dia kena bijak. Kalau hakim zaman lain tolong dah. Ni, kau jawab berlaku liwat kan? La ilaha illallah. Hakim, awak nak kata hakim kenapa? Bukan nak menyebelahi mana-mana. Tarikh beliwak tu pun tak kena dah. Dia kata berapa bulan sekian-sekian di kondo sekian-sekian. Hari tu kawan tu duduk lain. Dan dia bersama dengan 6 orang hari tu dengan orang lain. Sehari sutuk. Hari tu. Hari tu juga sabit kes beliwak. Macam mana ni tuan duduk lain, bangunan duduk lain, tempat beliwak duduk lain. Ini kejahilan fakta. Kalau kita mikirlah dengan otak bodoh, la ilaha illallah. Kambing tu kalau awak uduh dia nyebetai. Kambing lembu tu kita menetek alik-alik punggung dia tu kan.
Dah, nya beteh nya waktu tubik kaki tanya wi tu kak. Kena atas tulang kaki mana tahu lah jawab dia. Ni orang. Dah. Gak hak jong fa'il tu, fa'il lah hak jong hak ye tuduh tu. Umur dekat 60. Maf'ul dia tu hak kena tuduh, hak kena buat kerja tu haklah orang muda. Nah, hamba nak kata orang muda, kita tengok dah. Hamba nak buat contoh sikit. Guning tahu guning. Guning tu lah guning. Kita buat pisang-pisang apa sebab gitu, kita ikat dengan tali rupiah tu. Kalau kita bukalah muka guning tu. Jadi benda tu nya lebih kurang muncung kuning tu lah. Nah, kalau kita nak ubah benda-benda boksir tak masuk. Nah, jadinya kalau kita buat akak, kita mikir akak bodoh. Kalau kita ni orang tua dah umur 40 50, zaman-zaman dulu zaman makan buah setu. Nah, buah setu buah apa moktan rakyat tu kan. Kita makan nak cepat kenyang tu kan. Kita telang putih. Gak esok bila nak berok ni Tuhan yang tahu, masya-Allah tabarakallah. Nak boleh ke tubik hak luar, nak boleh hak dalam, nak boleh tubik luar. Dengan putih stor, dengan putih moktan rakyat tu, kalau kita gantung ni anak-anak keluduk tu cabut nak rakyat. Nak boleh ke tubik. Nak tubik hak dalam, nak boleh tubik luar. Hak dalam tubik luar ni mudah daripada hak luar masuk ke dalam. Dengan kawan tu umur 60 tu. Dah, cuba fikir dengan logik akal. Bukan nak menyokong oleh mana-mana. Jadi dari segi kehakiman dalam bentuk Islamnya tak ada langsung sini. Sepatutnya dah dua je buat kerja, kena adili dua-dua lah, buat naik mahkamah dua-dua lah pasal mu kerja dua orang. Ini tak seorang tu kena. Nah, gang jatuh hukum kapal terbang pun hilang. Tak tahu, ada orang putih kata mesti ada something ke apa. Gang jatuh hukum kapal terbang pun raih. Tak tahu bahawa habis bomo cari betul. Pelik, Malaysia ada satu negara di antara negara-negara dunia, ialah di antara negara-negara yang unik lah. Pelik, benda-benda hak berlaku dalam negara Malaysia ni memang pelik. Tidak tahulah, Allahu a'lam. Nah, belang-belang duk semayang hajak situ berjogi sini gang Bukit Jalil pulau 5 orang mati. Dah. Dia panggil FMFA. Dia buat apa benda? Festival Music Future Asia. Dia main muzik tu ala-ala disco, dia panggil. Bukan Gaza ni. Ala-ala disco, dia main kiuk-kiuk apa benda tak tahulah. Kalau orang putih dia masuk kelab, tapi dia buat disco ni cara besar. Tiket dia ni saya tengok RM388. Tiket. Jadi dia main masuk dengan lighting dia, dengan sound system, dengan apa gitu gini. Nak jadi sedap duduk dalam tu, layang kepala kena makan dadau. Kau dah makan dadau sakit kepala, kocok otak orang tu. Lighting dia tu gila dah. Dah. Kemudian sound system dia pula berapa juta tak tahulah. Hot sponsornya anak Maidin tu. Suka sangat dia beli di Maidin. Anak Maidin tu sponsor. Nah, sebab tu kalau nak akik tangan malam ni nak boikot Maidin pun boikot lah. Ni Maidin tak buka lagi, pa penuh dah kereta. Duk pergi tunggu. Berdoa buat dia suruh Maidin katuk lambat.
Asal benda tu sikit main ding. Benda ni sikit kok main ding. Nak beli bawang merah kok main ding. Bawang putih kok main ding. Ikan selayang main ding. Kaki ayam main ding. Main ding. Jadi kalau orang putih saya nak cerita. Dia kata ustaz tahu di mana? Asal tanya lah. Kalau ni zaman baca zaman apa kan. Kita nak royak kat orang kita kena tahu juga. Kalau orang putih bila dia masuk situ dia tak pakai dah blouse hok kemah-kemah ni dah. Dia pakai kalau hok puang dia ni saja je atau baju sikat-sikat. Ataupun dia pakai skirt. Skirt tu nampak punggung lalu dah. Kalau negeri orang putih saya kata, sini saya tak tahu mungkin boleh jadi juga. Bila dia makan benda tu, dah orang menyanyi pun siapa, lighting pun nyala, kemudian sound system dia pun bunyi, dia pun joget, bla-bla makan, bla-bla joget, bla-bla minum arak, bla-bla apa gitu gini. Ni hok main kali tu. Dalam tu juga dia boleh zina. Dah. Dia zina kenyok-kenyok gitu. Hok style Bukit Jalil baru nak khabar gitulah kau orang losong benda ni. Muzik tu hak cara tu lah. Jadi bila nak feeling ni, biar nak feel tu biar tinggi, biar high dia tu naik tinggi, kena makan dadah lah. Bila makan dadah masuk kaya, rupanya makan tu salah lebih dia panggil overdose. Bawa makan tu belalok mata, air liur pun buih mampu keras ditulis. Di mana tu? Malaysia, negara aman dan makmur, negara Islam yang disegani oleh masyarakat antarabangsa dengan servis tabung hajinya yang paling hebat dalam dunia. Servis tabung haji je lah hebat. Malaysia nak kabur. Belah-belah orang duk sedih kapal terbang hilang apa sebab dia boleh buat benda tu. Laporan yang pertamanya dia mengatakan bahawasanya berlaku kesesakan. Sesak ni yang jadi mati. Rupanya laporan pula beritahu bukan sesak, bang dadah. Budak lagi, budak universiti. Dua orang, Puan, batu Cina Kota Baru seorang, Batu Keling seorang, 4 orang, seorang lagi mana saya Allahu a'lam saya tak ingat. Ada dalam bilik VIP tu seorang menteri orang rambut pendek kamu tu. Kena ada menteri bahagian dia. Kelih ada kamba belaka dia. Mana kamu Malaysia? Dah, yang mari tu. Jadi Malaysia ke arah tu. Apabila ditanya sebab apa buat begini? Kerana kita nak tarik pelancongan. Nak tarik pelancong. Pelancong orang putih negeri dia kenyoh dah benda gitu. Hodok gila sangat benda-benda gini. Ni rakyat kita ni. Pelancong ni mutah dah sebab dia tu. Kerana nak tarik pelancong sebagai tahun ini adalah tahun melawat Malaysia. Maka diadakan zone muzik yang hebat. Itu cara muzik dia tu nak cover. Jadi kalau budak cover tahap tu mungkin orang losong tak apa faham. Ustaz ni nyekabur macam dia biasa masuk disco dog je. Bukan biasa. Maknanya gitulah saya nak beri gambaran tuan-tuan. Ala-ala muzik yang dibuat di Bukit Jalil baru ni benda gitulah. Jadi bila berlaku kes tu dia 3 hari dah berhenti. Berhenti dekat 2 hari, kemudian nak sambung sehari lagi orang protes ramai batal tadi. Kalau sambung sehari lagi tak tahulah. Sebab dia hak mengujung tu hak hebat ke. Hak hebat ujung lah, orang panggil buah garik. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah
sambil-sambil kita sebut ni, saya sebut sikit ke tuan-tuan penjelasan benda-benda gini, nak suruh masyarakat kita biar peka dengan benda-benda yang berlaku dalam negara kita hari ni. Baik. Kemudian balik semula kita tadi. Hukuman-hukuman yang tersebut dikenakan ke atas penjenayah syar'iyah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dijatuhkan hukuman-hukuman hudud, qisas dan ataupun ta'zir. Ya. Di mana kesalahan-kesalahan ini tertakluk di bawah undang-undang Kanun Jenayah Syar'iyah. 4 perkara dah. Nah. Hukuman apa nama ni? Balik semula kita tadi. Dah. Kita tinggal situ. Kemudian balik. Hukuman hudud dan qisas, diyat dan ta'zir adalah hukuman yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syar'iyah. Iaitu apa dia? Hak duduk di bawah hudud, qisas, diyat dan ta'zir ni utamanya iaitu murtad, membunuh atau mencederakan tubuh badan manusia, meminum arak atau meminum minuman yang memabukkan, berzina, mencuri dan merompak. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman hudud dan qisas, diyat dan ta'zir adalah untuk menjaga agama supaya orang-orang Islam tidak menjadi murtad. Tu yang Allah Taala letak hukum tu. Siapa-siapa yang mempermain-main agama, mempersenda-sendakan agama, berani menukar-nukar agama, maka orang ni kena gigak, suruh bertobat, tak nak bertobat, bunuh. Jadi hak lain, hak ramai-ramai tu pula ada berasa ingin, berasa tak jadi dah. Sebab apa? Dia gerem dengan undang-undang agama Islam. Hari ni tak boleh nak buat sebab dia ada dalam negara kita kebebasan beragama. Nah, umur 18 dia bebas nak pilih agama apa. Tidak ada hak siapa-siapa nak halang. Nah, sebab itulah kita rasa kagum dengan seorang orang tua duk dia besuk nama Tun Saleh Abah kan. Apabila seorang Cina budak puan dia masuk Islam, ayah dia nak dakwa, ajak balik masuk agama dia balik, maka Tun Saleh Abah tu dia tangguh kes tu sampailah budak tu umur 18. Bila orang budak tu umur 18, maka dia bebas nak pilih agama, maka agama dia pilih adalah agama Islam. Terselamat akidah budak tu. Tu Saleh Abah tu. Ini kerana sebab itulah dia ni dibuang daripada majlis kehakiman tu kan. Kerana kes tu. Apalah dia mempertahankan agama Allah. Tu dia nak kabur negara Malaysia gitu rupanya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum hudud, qisas dan diyat dan ta'zir untuk menjaga agama supaya orang Islam tidak menjadi murtad dan menjaga nyawa dan tubuh badan dan tidak dibunuh dan dicederakan dan menjaga akal fikiran supaya tidak mabuk dengan sebab meminum arak atau meminum minuman yang memabukkan, dan menjaga keturunan supaya tidak berzina, dan menjaga harta supaya tidak dicuri dan dirompak. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, jadi jam kita lewat dah. Jadi dalam bab ni insya-Allah kita sambung dalam pembicaraan kita sekali lagi. Jadi malam ini kita berhenti setakat ini lah. Allahu a'lam.